بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita rafakkan yang telah pun memberikan kepada kita kesempatan masa dan nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, dan nikmat kesihatan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih lagi boleh menjejakkan langkah kaki ke bumi Allah SWT, dan juga sampai kita ke Kementerian Kerja Raya, kan? Maknanya Allah izinkan kita untuk sampai sini. Dan betapa banyaknya manusia yang merancang untuk pergi ke sana dan ke sini, tapi kemudian Allah mengambil nyawanya sebelum dia dapat memenuhi apa yang dia inginkan. Jadi itu merupakan satu nikmat yang sangat besar, yang mana tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT adalah dengan yang pertama sekali dengan hati kita sentiasa mengingati Allah. Kemudian yang keduanya dengan lisan kita selalu menyebutkan nama Allah, dan kemudian anggota badan kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Dan itu kaedahnya adalah dengan beramal. Maka sebenarnya kehadiran kita ke majlis ilmu, sampai kita berada dalam majlis ilmu, merupakan satu tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab Allah bagi kepada kita telinga yang normal untuk kita boleh mendengar. Maka dengan telinga itu, ada manusia memilih untuk mendengar maksiat, dan ada manusia memilih untuk mendengar benda-benda yang membawa dia jauh daripada Allah. Ada manusia yang memilih untuk mendengar perkara-perkara yang Allah murkai, dan ada manusia yang memilih untuk mendengar segala perkara yang boleh menjadikan timbangan amalnya semakin berat di sisi Allah SWT. Maka Allah pilih kita untuk menggunakan segala nikmat yang Allah bagi, berada dalam majlis ilmu, menggunakan telinga, mata kita dan hati kita, fikiran kita untuk bersama-sama dengan ilmu Allah SWT. Baik. Jadi hari ini kita sampai kepada tajuk subtopik mengenai dengan menjaga maruah diri, yang kalau kita tengok dia bab yang ke-10, kan? Maknanya bab terakhir ni. Bab terakhir banyak kali dah. Kalau ikutkan awal bab 10 ni, kita mula-mula masuk bab 10 pada 18 hari bulan 2 tahun 2022. Ada tarikh yang ditulis ni. Hari ni dah bulan 5, dan kita masih dalam bab yang ke-10, sebab kita ambil satu persatu subtopik dia dan kita bincangkan yang dia punya tajuk utama bab ni di muka surat 216, kan? Itu dia punya tajuk utama, iaitu kunci syurga itu milikmu. Dan ada hadis ni kita dah baca sebelum ni. Di muka surat 217 itu ada kotak yang tulis 4 perkara, dan 4 perkara yang merupakan kunci pintu syurga bagi wanita. Dan yang pertama, solat 5 waktu, kita dah bincang. Kemudian puasa pada bulan Ramadan, kita dah bincang. Dan kita masuk kepada yang ketiga, iaitu menjaga maruah. Menjaga maruah diri merupakan salah satu daripada perkara yang boleh menjadi kunci pintu syurga bagi seorang wanita. Baik, persoalannya, kenapa 1/4 daripada kunci pintu syurga tu ada pada menjaga maruah diri? Saya kira mungkin kita rasakan bahawa menjaga maruah diri ni tidaklah terlalu sukar, sebab orang yang ditangkap basah tidak lebih banyak daripada orang yang tak ditangkap basah, kan? Orang yang berzina masih sebanyak-banyaknya pun kuantitinya masih lebih sedikit daripada orang yang tidak berzina, kan? Jadi maknanya, adakah maknanya kunci pintu syurga tu sangat mudah sampai menjaga maruah diri ni tidaklah sukar bagi kebanyakan wanita, tetapi dia boleh jadi kunci pintu syurga? Baik, jawapannya tidak, kan? Sebab sebenarnya sangkaan kita ia mudah sebab kita tak belajar. Jadi maknanya hakikatnya kunci pintu syurga ni bukan sesuatu yang mudah, sebab syurga tu mahal, maka untuk membelinya harganya sangat mahal. Kunci itu tidak mudah untuk kita jaga. Jadi adakah bila kita tak berzina, maka dengan itu automatik kita telah pun menjaga maruah diri? Tak, kan? Tak. Sebab menjaga maruah diri bukan hanya melibatkan perkara zina bagi wanita, kan? Baik, kalau kita tengok di muka surat 225, perbincangan kita hari ini, muka surat 225, ada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi dalam bab menjaga maruah diri itu urusannya bukan sekadar tidak berzina tetapi tidak mendekati zina. Yang ini yang kita perlu belajar. Apa dia sebenarnya benda-benda ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita mendekati ke arah zina. Yang kadang-kala kita fikir yang mendekati zina tu hanyalah ketika berdua-duaan. Tak, itu dah dekat sangat. Bila berdua-duaan di tempat yang sunyi, sepi, tanpa ada manusia lain, maka syaitanlah jadi yang ketiga. Itu dah terlalu dekat. Memang kita kata, bila kata mendekati zina, maknanya mukadimah, titik pertama pun tak boleh pergi. Tak boleh buat. Umpama kita kata, kalau sebuah buku misalnya, kita kata, jangan kamu mendekati penulisan karya seumpama ni. Contoh orang kata, jangan mendekati sama sekali. Maka titik pertama pun kita tak boleh mula. Untuk menulis sebuah buku yang telah pun tak dibenarkan tulis tu, titik pertama pun tak boleh mula. Jadi apa dia titik pertama yang menyebabkan wanita ni boleh tercalar daripada maruah diri. Ini yang banyak kita tak sedar dan kita tak tahu disebabkan oleh kejahilan kita. Sebab tu kita biasa dengar kan, kadang-kadang ada orang dia kena tangkap basah. Duduk dalam rumah kan, duduk dalam rumah tu berdua. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Dia cuma duduk dalam rumah tu berdua ajnabi kan, dan ada orang report. Dia kena tangkap basah. Dia kata apa? Saya tak buat apa-apa pun. Maksud dia tak buat apa-apa tu apa? Kan? Kadang-kadang juga, misal kata ada orang tangkap, dia tengah makan berdua-duaan. Dia makan, tapi berdua-duaan. Orang pun tangkap, ni berdua-duaan. Dia kata, kita tak buat apa-apa pun, kita makan je. Saya teringat satu kejadian masa saya mengajar di sebuah universiti dulu. Dulu saya pernah jadi pensyarah di universiti. Baik, masa tu ada satu forum biasalah universiti ni kan, mahasiswa-mahasiswi ni forum berkaitan cinta lah. Dan saya jadi salah seorang panel dan pengerusi atau moderatornya adalah pelajar, mahasiswa. Mahasiswa lelaki. Dia cerita gini, pengalaman dia, pengalaman mahasiswa tu. Dia kata dia pernah jalan malam-malam dekat kawasan-kawasan kelas kan, kelas-kelas kuliah tu. Dan satu hari dia jumpalah satu kelas tu menyala lampu dan dia masuk dalam tengok ada siapa. Tengok-tengok ada seorang lelaki, seorang perempuan. Pelajar lah, mahasiswa-mahasiswi seorang. Kan? Tak ada siapa-siapa. Tengah study dekat meja pensyarah. Berangan jadi pensyarah. Dia study kat meja pensyarah berdua. Baca buku lah. Dia pun kata, kan? Dia cerita ni, dia pun cakap lah, saya tegur kawan dia tu, kenapa kau duduk berdua-dua macam ni? Kan? Tak boleh duduk dua-dua orang macam ni. Dia pun jawab, kami tak buat apa-apa pun. Maknanya kita tahu banyak mentaliti masyarakat kita yang menganggap dia tak buat apa-apa pun, study je pun. Dan kita rasa tak ada apa-apa. Betapa banyaknya kita tahu bahawa sebenarnya orang yang diistilahkan terlanjur, kenapa kat depan? Sebab dia tak sengaja kan? Dia kata tak sengaja. Baik, macam mana boleh terlanjur? Macam mana boleh tak sengaja boleh berzina? Sebab dia mukadimah dengan duduk berdua. Tak ada orang lain. Kan? Jadi dia cerita, yang mahasiswa ni cerita, dia kata gini. Kan? Dia cakaplah dengan pelajar lelaki tu, awak ni duduk dengan mahasiswi, dengan pelajar perempuan macam ni, tak rasa apa-apa. Dia kata, dah kami study je, tak rasa apa pun. Kan? Ni memang makwa dia, kata kan. Memang makwa dia, tapi kami study je. Baik, mahasiswa lelaki ni dia cerita kan, moderator ni dia cerita. Dia kata, dia nak bagi tahu sebagai lelaki. Sebagai lelaki, sebagai pelajar, bukan semata-mata pelajar lah, sebagai lelaki yang normal, dia kata dia nak bagi tahu hakikatnya, kalau ada lelaki boleh duduk berdua dengan seorang wanita macam tu, kan, walaupun study, walaupun dia kata tak buat apa-apa, tapi kalau jawapan dia tak rasa apa-apa, sama ada dua. Salah satu kan. Satu, sama ada dia tipu, kan, atau yang kedua, dia tak normal. Jadi dia kata sebagai lelaki itu hakikatnya. Itu sebenarnya yang berlaku. Walaupun dia tunjuk macho je kan, macam tak ada apa-apa. Tapi kalau betul dia tak ada perasaan apa-apa, dia tak normal. Kan? Dia ibaratnya macam katalah suami isteri kahwin. Lepas kahwin, pergi honeymoon. Honeymoon tu jauh dekat London. Kan? Pergi honeymoon tu, tiba-tiba duduk dalam, duduk kat hotel tu, suami tu boleh kata tak rasa apa-apa. Normal tak dia? Tak normal kan?
Dia tak normal. Dia memang secara normal Allah bagi fitrah itu pada lelaki. Bila dia berdua dengan seorang wanita, maka dia akan datang perasaan-perasaan yang pelbagai, ditambah lagi dengan bisikan syaitan. Apabila wanita itu bukan mahramnya. Ya. Jadi sekarang ni satu poinnya adalah kalau itulah keadaan lelaki, sama ada dia tak normal ataupun dia tipu, nak tak bersuamikan orang lelaki macam tu. Sama ada dapat suami tak normal ataupun dapat suami yang kaki penipu. Kan? Kalau tak nak, maknanya awal-awal lagi. Kalau ada lelaki yang tiba-tiba mau berdua-duaan, berdating dengan seorang wanita, kemudian dia kata dia tak buat apa-apa, dia tak rasa apa-apa, tak payah duduk berkapal dengan dia. Tak payah duduk bermimpi untuk akhirnya kemudiannya berkahwin dengan orang lelaki macam tu. Yang sama dengan bonceng motor. Dan dia buat macam tak ada apa-apa sebab orang ramai tengok. Padahal dia punya sonok dapat bawa orang perempuan kat belakang dia. Lagi-lagi ajnabi. Kan? Jadi maknanya kalaulah dia duk bawa usung anak dara orang ke mana-mana, kemudian dia buat macam tak ada apa-apa, macam dia tak rasa apa-apa, antara dua lah. Kan? Sama ada dia tak normal ataupun kalau kita cuba tanya dan dia jawab dia tak rasa apa-apa, makna dia tipu. Kan? Jadi ini tak layak untuk dibuat suami. Itu hakikatnya. Ni mungkin kalau usia-usia yang dah nak bermenantu, tu boleh tengok lah. Kalau jenis menantu lelaki, jenis boleh usung anak dara kita pergi rata-rata. Dalam keadaan dia masih ajnabi, dia bukan mahramnya. Dan dia tak rasa bersalah buat macam tu. Maknanya tidak mustahil setelah dia kahwin dengan anak perempuan kita, dia boleh buat benda yang sama dengan perempuan lain. Sebab dia tak rasa dosa bawa perempuan yang bukan mahram dia. Dan dia boleh bawa kawan sekerja dia. Kan, kawan pejabat dia. Sebab dari muda-muda lagi dia dah rasa tak ada apa-apa masalah pun bawa perempuan yang bukan mahram dia di atas motor. Bonceng di belakang motor dia. Dia takkan rasa bersalah. Jadi nak ke akhirnya kemudian anak perempuan kita menangis tak berlagu dikhianati oleh seorang lelaki yang macam tu. Kita kan bila dah jadi isteri, tengok suami kita tiba-tiba bonceng perempuan lain. Kan, kita kata itu saja dah cukup menyakitkan hati. Kan? Maknanya kalau tengok anak perempuan kita, tiba-tiba suaminya bonceng kawan sekerja, walaupun dia kata, kita kawan je. Kawan pasal apa yang bonceng kat belakang? Kan? Pasal apa yang naik motor? Kan? Tetap ada perasaan yang terganggu. Kan? Jadi itu hakikatnya maknanya seorang wanita juga sama. Ketika mana dia merelakan diri dia untuk mendekati perkara zina dengan kaedah yang paling dekat dengan zina adalah mau berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram, maka dia telah pun mencalarkan maruah diri dia. Kan? Sama ada berdua-duaan tu dalam keadaan yang memang tak ada orang lain, atau berdua dalam keadaan di tempat orang ramai tanpa rasa bersalah. Kan, maknanya dia rasa dia tak buat apa-apa, pergi makan kat kafe, makan berdua dengan kawan sekerja yang lelaki, itu dah mendekati juga. Kan? Kadang-kadang kita rasa biasa kan kawan, bukan buat apa-apa. Dah mula-mula memang kawan. Kan? Yang boleh kahwin tu pasal apa? Bukan dulu kawan dulu. Kan? Lepas kawan lama-lama kahwin. Kan? Jadi maknanya kalau masing-masing dah berkahwin, kadang-kadang ada fitrah. Ada fitrah yang berbeza di antara lelaki dan wanita, menyebabkan wanita ni kadang susah untuk faham apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa Allah tu mensyariatkan hukum hakam ni. Allah syariatkan hukum hakam ni sebenarnya untuk bagi tahu kepada kita, wahai manusia, wahai lelaki, wahai wanita, aku ciptakan kalian dengan fitrah yang berbeza. Dan kalian tidak akan memahami pemikiran lawan jenis kalian sebab kita tidak akan pernah berada dalam keadaan dan situasi yang mana kita menjadi lelaki. Ada wanita jadi lelaki hanya boleh ubah secara fizikal. Ada lelaki jadi perempuan, tomboy, dia cuma boleh ubah fizikal dia. Tapi pemikiran tak boleh ubah. Kan? Pemikiran tak boleh ubah. Kan? Hati, perasaan tak boleh ubah. Kita punya hormon tak boleh tukar. Kita boleh suntik-suntik hormon, tapi hormon kita tetap keluar dan terhasil hormon-hormon kita yang asal. Dan itu semua tak boleh tukar. Sebab tu kita boleh tengok beza cara bercakap dan cara berfikir wanita asli dengan lelaki yang jadi wanita. Lain kan? Cara dia fikir, benda-benda yang dia cakap tu benda lain. Sebab otak dia memang lain. Kan? Memang kaedah kita berfikir lain. Dan sensitiviti hati, perasaan kita pun tak sama. Kan? Jadi itu maknanya kita katakan fitrah kita, maka Allah bagi tahu kepada kita dan Allah bagi kepada kita hukum hakam untuk bagi tahu sebenarnya manualnya. Wahai wanita, sebenarnya
aku bagi garis panduan ini kan, wanita kena tutup aurat, wanita kena buat demikian sebab Allah kata aku yang mencipta lelaki, aku juga cipta wanita, dan aku tahu apa akan jadi kalau kalian wahai wanita melanggar hukum hakam ni, dan aku tahu apa ada dalam fikiran lelaki. Allah tu yang maha mengetahui. Dan kita kadang-kadang menjawab dengan akal kita. Misal orang kata, kenapa pakai macam ni? Tak elok lah. Malu tengok pakai macam ni. Kita kata, lah kita pakai biasa je. Tak ada niat apa-apa pun. Itu kata kita. Yang wanita yang tidak ada kecenderungan atau pemikiran-pemikiran seumpama orang lelaki. Maka sebab itulah sebenarnya mentaati perintah agama bagi wanita adalah merupakan sebenarnya satu kaedah mengangkat darjat kita sendiri. Perlu diingat. Satu, yang pertama, bab aurat. Kita ni, kalau ikut asal-usul sejarah ni, dalam sejarah sebenarnya, Allah perintahkan supaya kita ni walyadrubna, kita disuruh kita untuk melapuhkan jalabi bihinna, jilbab kita. Maksudnya pakaian jilbab ni bukan tudung. Jilbab ni satu kain yang menutupi dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi kan ada tu yang jubah yang sambung terus. Daripada tudung sambung sampai ke kaki. Sampai ke jubah semua bersambung, selai. Itu jilbab. Jadi disuruh kita berpakaian untuk menutup maksudnya. Itu cuma satu jenis pakaian lah. Terpulang kita sekarang pakai baju dengan tudung asing. Itu pun tak ada masalah. Yang penting maksudnya tutup. Baik. Asalnya ayat tu kan turun adalah kepada bangsa Arab yang pada ketika itu Allah sebut dalam hujung ayat tu supaya kalian lebih dihormati dan lebih mudah dikenali. Dan kenapa? Sebab sebenarnya pada waktu itu wanita hamba sahaya ni pakaiannya memang buka-buka. Dia hamba sahaya kan, dia tak ada harta sendiri untuk beli pakaian macam mana. Dia pakai apa yang dipakaikan. Dan kemudian memang pakaian dia tu terbuka lah semua aurat, dan terutamanya wanita jahiliah kan, dia memang suka pakai baju yang lebar dada dia. Macam orang putih duk pakai, itu pakaian zaman jahiliah. Jadi sebenarnya tutup aurat ni lebih moden daripada yang buka-buka. Bila orang kata tutup-tutup ni ketinggalan zaman, silap. Kan? Yang lebih ketinggalan zaman tu yang buka-buka. Sebab yang tutup tu yang final, latest. The latest. Setelah Islam datang, inilah pakaian latest bagi wanita. Sebelum daripada tu, memang pakaiannya buka-buka. Jadi, maknanya pada zaman tu, bangsa Arab pada ketika tu, di kalangan hamba sahaya tu pakaiannya memang tidak menutup aurat, dan kemudian Allah perintahkan untuk lebih dikenali. Itu maksudnya satu, dikenali bahawa kita ni adalah wanita beriman, dan yang kedua, dikenali bahawa kita ni adalah wanita merdeka. Jadi itu sejarah dia. Sejarah asalnya adalah wanita merdeka tu pakaian dia macam kita pakai sekarang. Cuma dia tak pakailah baju kurung kan. Pasal dia dekat sana, dekat Arab tak ada baju kurung kan. Dia pakai baju yang penting mengurung kan. Mengurung badan dia. Menutup seluruh anggota badan dia kan. Tinggal lagi bahagian muka dan tapak tangan. Baik. Jadi itu maknanya sejarahnya. Yang nak kata memang wanita merdeka pakaiannya tutup. Sebab apa? Sebab kita merdeka. Itu yang kita kemudian diterbalikkan fikiran kita. Kata kalau merdeka maknanya kita boleh buka apa yang kita nak buka. Kita boleh pakai apa kita nak pakai. Tak. Kenapa bila kata merdeka, maka kita tutup aurat kita? Kita berpakaian dengan sempurna macam ni. Kenapa? Sebab bila nama merdeka, ada duit. Ada duit sendiri. Orang yang tak ada duit yang beli kain tak cukup tu. Kan? Sebab tu dia tak dapat tutup. Sebab dia tak cukup kain. Kita kata sekarang ni, pakaian yang buka-buka tu mahal. Kadang sampai ribu-ribu. Dah ingat pakaian tutup murah ke? Ada juga yang mahal kan? Sampai ribu-ribu ada. Mana kita tahu harga baju orang tu? Kecuali kita tengok dekat pegang itu pun kalau kita kenal kualiti. Kan? Kalau tidak, kita tak tahu harga pakaian orang tu berapa. Jadi maknanya yang merdeka tu dia ada harta sendiri, dia boleh beli kain, pakaian untuk menutupi diri dia dan tidak menjualkan seluruh anggota badan dia untuk dilihat oleh sesiapa sahaja. Sebab sebenarnya salah satu daripada cara untuk kita menjaga kulit kita, dan yang 1.5 kali ganda lebih nipis daripada lelaki, itu adalah dengan melapisi dia dengan sesuatu. Cuba tengok. Siapa keluar pergi kerja tak pakai lotion, tak pakai bedak apa pun. Pakai kan? Bukan untuk cantik dah. Tapi untuk melapisi kulit kita supaya selamat paling kurang sunblock kan. Tak dirosakkan oleh matahari, cahaya matahari yang terlampau terik. Ataupun ada yang pakai pelembab supaya tak kering duduk dalam aircon lama sangat.
Sebab apa? Sebab memang kulit wanita lebih sensitif. Dia lebih nipis. Adapun lelaki dia tak pakai apa pun. Tak apa. Dia kalau pakai tu kira itu lelaki zaman moden ni. Dia ikut artis Korea kan. Dia pakai tah macam-macam dah. Zaman dulu tak ada make-up. Bukan make-up lah. Kita kata pun skincare untuk lelaki. Sebab skincare dia dah semula jadi ada dekat kulit dia. Dia pergi terdedah kulit dia dekat cahaya matahari kuat mana pun. Kulit dia tidak akan serosak kulit wanita kalau terdedah pada matahari yang sama dalam tempoh yang sama. Jadi kalau kulit yang terdedah pun kita lapis dengan lapisan-lapisan sunblock ke, pelembab ke dan sebagainya, maka kulit bahagian yang tidak terdedah kita lapiskan dengan pakaian. Kalau dibuka pakaian tu dia akan lapis juga dengan lapisan lotion tadi untuk menjaga kulit dia. Sebab memang kulit kita lebih nipis daripada kulit lelaki. Jadi bila kita merdeka, maka kita lebih baik memilih kain daripada pilih benda-benda yang kadang-kadang ada juga skincare yang boleh, dia namanya care tapi dia sebenarnya merosakkan. Dia sebenarnya menghancurkan, memusnahkan. Lebih selamat kain. Kain yang menutupi seluruh anggota kita. Itu wanita merdeka. Jadi maknanya wanita merdeka tutup aurat. Itu tanda dia pada zaman tu. Jadi kalau nampak ada wanita tak tutup aurat, maknanya dia hamba sahaya. Tu bolehlah apply zaman kita sekarang. Siapa yang tak tutup aurat, maknanya hamba sahaya. Walaupun tak ada lagi status hamba sahaya, tapi sebenarnya dia menjadi hamba kepada dunia. Dia diperhambakan sebenarnya secara tak sedar. Ini yang Allah nak bagi tahu kat kita. Kenapa Allah perintahkan semua perintah itu? Nak bagi tahu kepada kita bahawa kita ni hanya akan tinggi martabat darjat dia ketika kita semakin dekat dengan perintah Allah. Itu kaedah yang paling kita kata paling basic lah yang perlu kita fahami. Sebab apa? Sebab dalam sejarahnya Islam datang mengangkat darjat wanita. Itu kita semua tahu sejarah dia. Apa yang berlaku kepada wanita sebelum kedatangan Islam. Wanita ni selalu dianggap harta benda. Macam meja, kerusi, emas, permata tu, dia boleh diwariskan. Itu sebelum pada kedatangan Islam. Hatta kepada anak lelaki boleh mengambil ibunya sebagai hamba sahaya setelah ayahnya meninggal. Itu mak. Itu sebelum Islam datang. Jadi Islamlah yang angkat darjat kita sehingga kedudukan ibu Nabi SAW sebutkan 3 kali lebih utama daripada ayah. Jadi sebenarnya dengan semua itu termasuk juga sebelum daripada kedatangan Islam pensyariatan sebelum daripada berlakunya pensyariatan poligami, sebenarnya yang berlaku sebelum itu bukannya orang lelaki kahwin seorang dah. Orang lelaki kahwin sampai 10. Sampai berbelas-belas, sampai berpuluh-puluh sebelum daripada pensyariatan poligami. Jadi maknanya pensyariatan poligami adalah pensyariatan menyekat lelaki daripada berkahwin lebih daripada 4. Maksudnya Islam juga menghadkan wanita. Menghadkan wanita untuk dimiliki maksimum boleh setakat 4 sahaja. Jadi maknanya Islam mengangkat darjat wanita daripada kedudukan yang sebelum-sebelum tu. Atau kalau itu contoh di negara Arab memang ada sahabat yang berkahwin sampai 10 dan setelah daripada dia masuk Islam, maka Nabi SAW minta untuk dia menceraikan 6, tinggalkan 4 maksimum. Maknanya itu situasinya. Itu belum cerita Maharaja Cina yang gundik dia sampai 3,000 orang. Jadi maknanya Islam yang angkat darjat kita. Tiba-tiba kita menentang balik hukum Islam, berdasarkan Islam mengongkong kita. Pada Islam telah memerdekakan kita daripada segala bentuk perhambaan terhadap wanita. Sampai kan mana-mana bangsa pun sebelum pada kedatangan Islam, itu memang rasa terhina bila lahirnya anak perempuan. Dan rasa sangat bangga dan seronok bila lahir anak lelaki. Cuma ada bangsa yang melampau sampai tanam anak hidup-hidup yang perempuan. Ada yang melampau sampai kalau anak perempuan disembunyikan. Ada yang dibunuh terus. Ada yang tak berapa nak melampau tapi tetap saja perasaan dia malu kalau dapat anak perempuan. Itu asalnya yang sebelum daripada Islam angkat darjat kita. Maka dari situ kita fahami intinya gini. Bila kita menjauh daripada perintah Allah, kita menjauh daripada ajaran Islam, maknanya kita sedang menjatuhkan balik kedudukan kita. Sebab dulu Islam yang angkat darjat kita. Jadi bila kita melekat dengan Islam, selama itu darjat kita wanita berada di tempat yang tinggi. Tapi bila kita lekangkan Islam daripada diri kita,
Kan ajaran Islam tu kita jauhkan dan kita tak suka, kita bangkang. Kan? Maknanya kita sedang menjatuhkan balik kedudukan kita yang telah diangkat oleh Islam. Jadi boleh nampak poin dia adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita sebenarnya untuk mengangkat kedudukan kita. Jadi ibaratnya ginilah, kadang-kadang kita ni tak faham sebab kita tak nampak benda tu cara nyata. Kita buat perumpamaan. Contoh, kita suruh anak kita pergi sekolah. Anak kita ni lihat lah, budak biasa kan, standard lah kan. Pagi tak mau bangun, nak kena tarik dia, nak kena siram air, nak kena rotan, nak kena macam-macam. Nak suruh dia pergi sekolah. Yang dia ni bangkang sepenuh-penuhnya. Mak ni menyeksa hidup kita. Kita tak bahagia, tidur pun dah kena bangun. Kan pagi-pagi sejuk pula tu menggigil, kena mandi dekat bilik air. Mak ni langsung tak faham, dia bangkang habis. Padahal apa yang mak dia tengah buat bila suruh anak dia pergi sekolah? Kan mak tu tengah cuba berusaha. Mati-matian mak dia berusaha susah payah untuk mengangkat darjat anak tu. Supaya dia ada ilmu. Supaya nanti dia boleh duduk di tengah masyarakat dengan ilmu dia, maka dia berada di kedudukan yang tinggi. Yang budak tu, yang anak tu pula duk rasa mak ni tengah menyeksa hidup dia. Dia pun bangkang, dia tolak, dia tak mau. Sebab yang dia tahu dan dia faham ketika tu macam tu. Macam tu lah kita wanita. Kan? Ketika kita merasakan apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan kepada kita tu satu keberatan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa sedang Allah lakukan kepada kita sebagai wanita. Sebenarnya Allah sedang mengangkat darjat kita, cuma perlu sikit je usaha daripada kita. Jadi anak tadi perlu sikit je usaha pada dia untuk bangun tidur, pergi mandi, pergi sekolah, belajar rajin-rajin. Dia rasa sangat beban sebab dia rasa apa yang aku dapat ni. Dalam masa setahun dia tak nampak apa-apa hasil lagi. Kan? Jadi dia rasa macam tak ada apa-apa. Baik, hari ni mungkin yang ada di depan saya insya-Allah semua solehah. Amin. Kan? Dengan pakaian yang menutup aurat, dengan ada keinginan untuk datang ke majlis ilmu tu dah satu nikmat yang sangat besar. Sebab Allah pilih. Kan daripada ribuan manusia yang dipilih cuma berapa je. Kan boleh dibilang dengan jari. Kan? Jadi itu maknanya ada keinginan kita untuk kebaikan tu dah satu motivasi yang sangat baik dalam diri kita, menunjukkan ada keinginan kita untuk meningkatkan ilmu dan iman dalam diri kita. Baik, sekarang cerita dia tentang syariat-syariat Allah yang lain. Kan? Macam mana Allah perintah kepada kita, ada yang kadang-kadang kita rasa keberatan. Kan? Ada banyak wanita yang membangkang dalam persoalan, misalnya dalam rumah tangga. Kan? Wanita wajib buat sekian-sekian, suami wajib buat sekian-sekian, isteri kena buat sekian. Ada yang kita rasa kenapa kena macam ni, susah. Itu yang kita perlu fahami. Bahawa Allah sedang mengangkat kedudukan kita. Cuma kita tak tahu. Kan? Misalnya, wanita ni kalau keluar rumah kena minta izin suami. Suami tak payah minta izin isteri. Susah kan? Dah lah kerja kan? Nak pergi kursus kena minta izin, nak pergi apa semua kena minta izin. Suami anytime boleh pergi kursus. Kan? Tak payah minta izin dengan kita. Kita pula kadang-kadang jenis yang payah tu bila kita ni jenis ambition agak tinggi. Jenis bercita-cita tinggi ni, komitmen dengan kerjanya kuat kan. Kalau boleh semua yang dianjurkan oleh pejabat ni semua kita nak join. Kan? Lepas tu kena minta izin suami. Macam susah ni. Baik. Di sini yang kita perlu fahami dalam konteks kenapa kita kena minta izin suami tak payah minta izin isteri. Walaupun sebenarnya suami adabnya dia cakap juga. Dia bagi tahu. Cuma minta izin tak payah, tapi dia bagi tahu dia nak pergi mana. Itu adabnya. Dia tak boleh juga tiba-tiba hilang. Kan? Tiba-tiba hilang 3 hari tak balik. Mana bini tak pening. Kan? Dia pergi mana ni, dah mula fikir yang bukan-bukan. Kan? Jadi memang adabnya dia bagi tahu. Tapi kalau kata izin, ya adabnya juga minta izin. Sebab Nabi SAW tu nak pergi mana-mana minta izin dengan isteri dia. Jadi minta izin ni maknanya kalau isteri tak izinkan macam mana? Isteri tak izinkan, educate dia. Kan? Didik dia. Kan? Supaya si isteri itu mengizinkan perkara-perkara yang baik. Kan? Supaya dia tu tidak bertindak mengikut emosi, mengikut nafsu. Iaitu adabnya. Adab maknanya kalau suami yang baik dia tetap minta izin dengan isteri. Misalnya dia nak pergi kerja dekat overseas. Dia minta izin dengan isteri dia sebab apa? Sebab melibatkan dia akan meninggalkan isteri dia tu kat rumah. Kan? Anak-anak misalnya dah besar, dah lah tinggal berdua. Tinggal isteri seorang-seorang kat rumah. Kan? Jadi yang tu dia minta izin, dari segi adab.
Kan? Adapun dia tak wajib. Tapi kalau isteri wajib. Wajib minta izin. Kan? Dan di situ kenapa sebenarnya? Apa yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya sebab suami Allah dah lantik dia. Allah bagi jawatan kepada suami sebagai bodyguard isteri dia. Bodyguard tu. Dan yang bayar gaji Allah. Kita tak payah bayar gaji kat dia. Jadi kalau dia tak buat kerja dia, Allah yang akan hukum. Dia berdosa. Okay. Jadi disebabkan dia tu bodyguard kita, maka kita kena bagi tahulah dekat bodyguard kita nak pergi mana. Minta izin kat bodyguard supaya bodyguard ni boleh pastikan tempat tu selamat atau tidak untuk kita. Dan dia memang kena pastikan tu, bukan saja-sajalah. Kena bagi tahu dah. Dia kena pastikan sama ada nak pastikan selamat, dia kena tahu dengan siapa kita keluar. Supaya dia tahu yang kita keluar tu adalah orang yang selamat untuk menjaga kita. Kita ke mana dia kena tahu tempat tu selamat dah untuk kita pergi. Ya, dia kena pastikan. Jadi sebenarnya berat kerja dia. Kerja kita senang je, bagi tahu. Minta izin je. Kerja dia yang berat. Lepas kita minta izin, dia kena buat survey. Tempat tu selamat ke tidak, apa akan jadi kalau kita pergi sana. Walaupun nak pergi shopping. Dia kena pastikan selamat ke tidak poket kita nanti. Itu pun kena check juga. Tengok jenis history dia ni, dia kena bijak kan. Tengok jenis isteri dia ni pandai kontrol duit ke tidak. Kan takut hari dapat gaji, hari tu juga habis gaji. Kan? Jadi itu semua dia kena jaga. Kan? Kemudian walaupun cerita nak pergi shopping ni, tak selamat apa nak pergi shopping. Kadang-kadang kawan yang kita bawa pergi shopping sama-sama tu yang buat kita tak selamat. Bukan tak selamat kena colek. Tak selamat sebab kita beli habis semua benda yang bukan-bukan. Semua benda yang balik jadi sampah. Sebab apa? Sebab ada kawan yang menggoda. Kan? Beli ni bagus ni, berkualiti tinggi ni, elok ni, sesuai untuk awak. Kita beli balik-balik, menyesal. Ada tu kawan jenis macam tu. Kan? Ada pula jenis yang memang bila depan tokek kedai, mulut dia manis. Padahal yang nak keluar duit kita. Ada orang gini kan. Dia keluar shopping dengan kita. Lepas tu bila sampai kat kedai, kawan kita tu duk kira, bagus barang ni, cantik-cantik. Dia nak bodek tokek kedai. Nak tunjuk kata dia ni menolong dan support tokek kedai ni. Untuk dapat customer. Tapi duit yang duit habis, duit kita. Sebab kita yang beli. Kawan jenis macam ni membahayakan keselamatan poket kita. Itu keselamatan juga termasuk. Kan? Jadi, tu maknanya konteks yang kita kata yang kenapa jadi wajib untuk kita bagi tahu. Dia juga kena pastikan ni. Kalau misal katalah, tengok kita nak keluar, lepas tu tahu-tahu tak ada kawan siapa-siapa nak pergi tempat pula, tempat yang tak tahu lagi, yang tak pernah pergi, maka dia kena temankan. Itu Rasulullah SAW pernah lakukan. Ketika Sayyidatina Aisyah minta nak pergi tengok satu kita panggil show kan. Ibaratnya show lah kita kata. Kan? Persembahan gitu kan. Maka Nabi SAW temankan. Kan? Kenapa? Untuk memastikan keselamatan. Sebab tempat tu terbuka. Lepas tu entah siapa-siapa ada kat keliling tu tak tahu kan. Jadi dia memastikan keselamatan. Menjaga dia. Sebab tu wanita ni tempat paling baik dia dalam rumah. Sebab suami akan paling tenang bila kita duduk dalam rumah. Kan? Kecuali tiba-tiba kita berjiran dengan singa kan. Bahaya pula kan. Itu dia risau juga kan. Tapi kalau kita kata itu secara fitrahnya dan maknanya yang perlu kita fahami satu persatu yang Allah perintahkan kepada kita semua adalah untuk kebaikan kita. Propaganda yang musuh-musuh Islam bawa kepada kita kan, sehingga wanita berfikir kenapa aku ni kena taat, kenapa aku ni kena gini macam terkongkong hidup dan sebagainya. Siapa yang buat kita berfikir akhirnya seolah-olah kita terkongkong? Itu adalah musuh-musuh yang nak terkam kita tapi tengok tak dapat sebab kita ada bodyguard. Jadi dia nak lepaskan dan jauhkan kita daripada bodyguard. Menyebabkan wanita ni dianggap berdikari. Padahal bukan berdikari tapi terlepas daripada bodyguard kita. Dah tak ada penjaga pada kita. Maka musuh-musuh inilah yang akhirnya bila tengok, dia cuba lepaskan kita. Cuma kalau lepaskan binatang dekat zoo, itu buka pagar cara dia. Senang je. Tapi nak lepaskan manusia daripada wali-wali yang sepatutnya menjaga kita, itu kaedahnya dengan kacau otak kita. Meracuni pemikiran kita. Sehingga menyebabkan wanita banyak yang merontak merasakan bahawa seolah-olah hukum hakam Islam mengongkong kita. Termasuk pada pakaian. Kenapa yang nak disuruh wanita ni rasa terkongkong dengan pakaian? Sebab mereka nak lihat aurat wanita. Tapi tak dapat. Jadi akhirnya dia letakkan pemikiran-pemikiran menyebabkan kita berfikir bahawa
kita ni dikongkong dengan pakaian yang menutup aurat macam ni. Kita pula jahil. Kan kita tak belajar tu sirah bahawa menutup aurat merupakan pakaian wanita merdeka. Kan mungkin ada yang hari ni baru tahu. Kan ada yang memang dah tahu lama tapi bukan sejak lahir lah kita tahu. Kan? Maka orang yang tak pernah belajar memang dia tak tahu. Dan bahawa sebenarnya yang nak kita buka aurat ni musuh kita. Yang nak yang nak mengeksploitasi wanita. Kan? Yang kemudiannya mereka juga merosakkan pemikiran lelaki sehingga para lelaki banyak yang tak tahu tentang tanggungjawab dia sebagai wali. Ayah, dia tak tahu dia kena jaga anak perempuan dia. Dia tak tahu dia yang kena pilihkan jodoh untuk anak perempuan tu bukan untuk paksa tapi untuk memastikan bahawa calon menantu lelaki dia tu adalah orang yang boleh menjaga anak perempuan dia dengan baik. Yang boleh menafkahi, boleh melindungi dan juga mendidik anak perempuan dengan baik. Dan ayah-ayah banyak tak tahu. Dia anggap dia akan sporting kalau dia boleh lepaskan anak perempuan dia pilih jodoh sendiri. Itu pun bentuk pemikiran. Yang akhirnya siapa dia yang pergi ambil anak-anak perempuan ni? Musuh-musuh. Kan? Yang akhirnya mereka propagandakan pemikiran dengan makna kalau nak kahwin dia kena bercinta. Ada orang pernah tanya saya, kalau orang tak bercinta macam mana dia nak kahwin? Maknanya manusia sekarang boleh berfikir kena bercinta dulu baru boleh kahwin. Padahal mungkin ada yang hidup zaman-zaman 60-an, 70-an, 80-an. Kan? Masa tu kahwin mana ada bercinta? Berapa ramai kahwin yang tak kenal abang suami? Kekal kan sampai tu. Atuk nenek kita tu sampai jadi atuk nenek. Kan? Sampai jadi moyang. Kan? Kekal. Dalam keadaan kahwin dulu tak kenal pun siapa pasangan dia. Hari ni kalau sebut macam tu, memang ada lah ayah-ayah. Ada satu kuliah tu ada ayah-ayah. Dia, bila sebut macam tu dia kata, tu masalahnya Ustazah. Anak kita kata kita ni ketinggalan zaman. Kan? Kalau buat macam tu dia kata kita ketinggalan zaman. Padahal yang pilih sendiri tu yang ketinggalan zaman. Sebab dia sebelum Islam datang macam tu lah. Kan? Wanita ni kita dah pernah sebut lah macam mana dia punya fitrah tu yang menyebabkan kenapa dia perlu kepada wali yang melindungi, memilihkan untuk dia. Bukan untuk paksa dah. Kan? Maknanya walaupun kita sebut ayah boleh paksa anak perempuan kahwin. Ya, dalam Islam, memang ayah boleh paksa kalau untuk kebaikan. Tapi kalau misal kata ayah tu paksa untuk kepentingan peribadi dan kepentingan dunia, kita boleh argue. Boleh pergi mahkamah. Dan ayah boleh kalah kalau memang dia memilihkan dan memaksa anak perempuan dia kahwin dan untuk kepentingan dia. Ayah tu boleh kalah. Dia akan tengok siapakah yang sebabnya lebih syar'i. Dan anak punya jodoh, misalnya anak perempuan pilih jodoh yang macam mana, kenapa dia pilih lelaki tu, dan ayah pilih calon menantu yang macam mana, kenapa dia pilih lelaki tu. Dan ayah tu boleh kalah kalau dia memang salah. Sebab Islam tak membenarkan paksaan dalam perkahwinan kalau paksaan itu akan memudaratkan wanita tu. Jadi maknanya ayah tu boleh layak jadi wali kan, selama dia ada kelayakan. Sebab wali ni memang dia boleh paksa anak perempuan dia, tetapi kalau dia dah hilang kelayakan, antaranya fasik. Sifat fasik buat dia tak layak untuk jadi wali. Dia tak layak dan tak boleh untuk paksa anak perempuan tu lagi. Maka berpindah tu, wali tu pindah kepada hakim. Dia akan pindah kan, kepada orang yang layak untuk jadi bodyguard wanita tu. Itu cerita dia. Jadi bodyguard ni pun ada kelayakan dia. Ya? Jadi itu keindahan Islam. Baik, ini dalam bab menjaga maruah diri. Kita balik semula. Nak cerita sebenarnya bila kata jangan mendekati zina, mendekati apa pun perkara yang boleh bawa kepada zina, itu disebabkan ada beberapa naluri wanita yang menyebabkan kadangkala. Ini saya bawakan naluri-naluri ni untuk sebenarnya masa nak cuba cungkil penjelasan dalam bab menjaga maruah diri ni, saya berusaha untuk memahami sebenarnya apa yang ada pada diri wanita-wanita yang tak mahu jaga maruah diri dia. Apa sebenarnya yang ada dalam fitrah diri seorang wanita. Walaupun saya sendiri wanita juga, tapi kadang-kadang nak memahami sesama wanita pun bukan senang. Kan? Sebab kita kadang rasa, ya Allah, kenapalah dia pakai macam tu. Kita kena cuba faham gitu. Apa ada dalam hati dia sebenarnya yang menyebabkan dia mahu pakai macam tu. Kita rasa malu nak pakai macam tu. Nak pakai ketat-ketat, nak buka-buka aurat kita, nak dedahkan segala kita punya apa
keindahan-keindahan yang ada pada diri kita tu, kita malu nak tunjuk ke orang. Kenapa ada orang boleh dengan senang hati gitu. Jadi ni usaha untuk memahami naluri itu, dan dengan naluri itu ada fitrah, ada tindakan yang kemudian berlaku, dan kemudiannya kita nak kembali kepada bagaimana iman yang akan menyekat kita daripada mengikuti keinginan-keinginan hati kita. Nah, di situlah nak jadi solehahnya tu. Bila kita kawal naluri kita. Baik, apa dia nalurinya? Yang pertama, muka surat 226. Nombor 1 tu. Naluri wanita yang suka menghias diri, membuatkan wanita suka bertabaruj tanpa mengira tempat. Baik, itu ada naluri. Wanita memang suka hias diri dia. Sebab wanita adalah hiasan dunia, dan hiasannya akan lebih indah apabila dihias lagi. Contoh kalau lampu, lampu tu akan indah bila lampu tu memang lampu hiasan. Misal lampu chandelier. Dan akan semakin indah lampu chandelier tu kalau kita tambah lagi dia punya aksesori kan. Tambah lagi dia punya kristal, tambah lagi dia punya warna-warni dia, atau mungkin tukar lampu tu dengan warna-warna yang pelbagai. Dia akan semakin indah bila dihiaskan lagi. Itu sifat dia. Jadi bila wanita ni dah memang indah, maka ada keinginan dalam hati wanita tu untuk mengindahkan lagi diri dia. Sebab itulah kadang-kadang, saya kadang-kadang kalau tengok, katalah ada wajah sebelah-sebelah ni, laki perempuan, sama-sama tampil di khalayak. Kenapa perempuan punya muka tu kena ada macam-macam colour? Kenapa laki tak payah? Kadang kita heran, sama-sama nak masuk, katalah dia kata, oh ni supaya tak nampak pucat dah. Kenapa laki tak payah pakai make up sampai macam tu? Padahal nak tampil di spotlight yang sama. Kenapa laki tak payah nak pakai sampai muka macam hantu kan? Kena pakai gincu tebal-tebal, kena pakai mata color macam-macam. Kenapa laki tak payah? Tak adil tu. Jadi yang wanita tu dia kata supaya tak nampak pucat. Dan laki nampak pucat tak apa ke? Sama juga kan? Jadi maknanya kita kata sampai kena letakkan color macam-macam tu sebab salah satunya adalah wanita tu dia ada keinginan untuk berhias. Dan kemudiannya, ini kalau tak dikawal dengan nafsu, maka dia akan bawa kepada akhirnya kita berhias-hias tanpa batasan. Yang paling simple pun kalau nak pakai baju, pakai pilih juga kan. Nak pergi kerja, pilih lah baju dengan tudung. Ke tak pilih? Tutup mata, tarik je pakai. Gitu kan? Kadang-kadang siap tolong tanya lagi kan. Tanya kat suami ke tanya kat anak ni, sesuai tak tudung dengan baju ni? Ni cantik tak? Ni sesuai dah nak pergi event ni? Ni sesuai dah nak pergi beraya besok nak pergi beraya kan? Yang Jawi punya anjuran tu. Mesti pilih baju kan? Takkan nak tiba-tiba tarik, tutup mata, tarik je. Keluar-keluar rupanya baju kelawar. Kan? Tak jadi kan, cancel masuk balik kan? Maknanya kita pilih. Dan itu minimum lah memang ada kan? Rasa untuk berhias. Banding dengan orang lelaki, memang kadang-kadang orang lelaki tarik je baju. Sebab baju dia t-shirt je belakang kan? Dia tarik je mana-mana pakai dah. Dia tak kira nak set-set colour apa. Semua ada semua hitam. Kan? Jadi boleh masuk dengan semua colour. Jadi itu maknanya fitrah kita. Memang ada fitrah itu yang kita tak boleh nafikan. Kan? Cuma bagaimana kita nak kawal supaya kalau sekalipun nak berhias, berhiasnya ada banyak lah, sama ada dari segi pakaian ataupun alat solek ataupun perhiasan, maka hiasan-hiasan itu mesti ada batasan dia. Sebab Allah dapat berfirman, ini batasan iman yang kita nak letakkan. Allah katakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu berhias dan bertabarruj dengan dan juga bertingkah laku seperti mana jahiliyah yang terdahulu. Jadi maknanya sebenarnya berhias yang secara melampau ni perangai orang jahiliyah. Orang Arab ni dia suka berhias tau. Kalau siapa biasa pergi negara Arab ni, kalau dia bukan jenis yang tutup aurat, maka kita tengok cara dia berhias. Dahsyat. Dia kalau make up teruk pada kita. Kalau dia make up lah. Kalau tak lah kan. Yang baik tu baik lah kan. Tapi kalau jenis yang make up, tengok make up orang Arab tebal kan. Tebal sangat kan. Sampai kita pun tak tahu ni muka orang kan nak patung. Kan? Dia sampai tak nampak dah dia muka dia yang sebenar. Itu make up dia. Jadi orang Arab jahiliah ni memang kuat berhias. Kadang saya tengok kat masa belajar kat Mesir tu kan. Anak-anak dia, anak-anak perempuan ni dia tak pakai tudung lagi lah kalau anak-anak orang Arab ni. Tengok mak dia pakai tudung labu sampai lutut. Anak dia tu, rambut dia hias dengan apa benda tak tahu dia pasang dengan colourful. Kalau ada 72 warna pensel tu, 72 warna tak ada atas kepala dia.
Satu-satu rambut tu diikat 1, 2, 3 tak halu-halu berhiasan warna-warni satu kepala. Saya tengok ni memang mak dia ni nak berhias tak dapat kan sebab kena tutup aurat dah dewasa. Dia letakkan anak dia. Dia teringin nak pakai tu benda macam tu. Tapi kan tak boleh kan tutup aurat. Maka dia pasangkan dekat anak dia hiaskan anak dia. Atas keinginan dia untuk berhias. Anak tu belum balik tak apalah. Kan kanak-kanak lagi. Jadi tu maknanya memang ada keinginan tu. Kan? Jadi orang Arab jahiliah memang suka sangat berhias, maka wanita yang suka berhias ni ketinggalan zaman. Kita tak confident dengan diri kita, kita pun pasang macam-macam kat badan kita, dekat muka kita semua supaya nampak lebih cantik. Dan orang kata lebih confident. Padahal sebenarnya orang yang pasang macam-macam tu lah tak confident. Sebab dia tak confident dengan apa yang dia dah ada. Allah dah bagi tahu kita cantik tapi tak confident juga. Nak juga tambah-tambah. Allah dah bagi tahu wanita memang cantik. Biarlah sehuduh mana pun orang nak kata awak ni awak huduh sangat. Muka macam orang hutan. Janji orang. Maknanya sebab Allah dah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah dah cipta manusia ni dalam keadaan secantik-cantik kejadian. Jadi yang kata tak cantik tu dia tapi pencipta kita kata cantik. Maknanya confirm cantik. Jadi kita yakin dengan apa yang Allah dah bagi kepada kita. Baik, kemudian naluri yang kedua, nombor 2. Naluri wanita yang suka dipuji dan dikagumi kecantikannya membuatkan dia berpakaian tetapi telanjang untuk menampakkan keindahan fizikal yang ada padanya. Kan? Sampai situ maknanya nalurinya adalah suka dipuji dan dikagumi kecantikannya. Itu fitrah. Kan? Kalau kita tengok anak-anak kecil kan, budak-budak umur 4 tahun, 5 tahun kan, anak perempuan ni, dia suka bila pakai baju, lepas dia mandi tu ada pakai baju baru, dia tunjuk cantik tak baju ni. Kalau anak lelaki jarang kan. Yang ada anak kecil, anak yang dah besar cuba ingat balik masa dia kecil. Anak lelaki dia jarang tiba-tiba pakai baju raya, baju Melayu, muncul kat depan kita, cantik tak mak baju kita. Tak biasa dengar lagi lah. Kalau ada tu maknanya dia ada jiwa perempuan sikit. Biasanya anak perempuan dia memang suka gayakan pakai orang bagi dia hadiah. Misalnya kata cekak rambut ada ribbon kan. Dia suka dah tu, lepas tu tunjuk cantik tak. Kan? Lepas dia pakai make-up ke, budak-budak kecil-kecil ni kadang dia pakai gincu mak dia tu dia pun tunjuk tanya cantik tak, dia suka untuk dipuji cantik. Kalau tiba-tiba kita kata tak cantik, merajuk dia tak mau makan sehari kan. Jadi tak cantik pun kena kata cantik juga sebab dia punya keinginan naluri dia. Tapi kita bila dah dewasa maka kita kena bataskan dia dengan keimanan. Walaupun fitrah tu masih ada kan? Suka tak kalau tiba-tiba orang kata, cantik lah baju awak, beli kat mana? Baju je pun, bukan orangnya. Tapi seronok kan? Ataupun orang kata, tudung awak ni memang cantik sungguh lah. Lepas tu, duk pakai tudung tu. Sebab punya suka tu. Ada naluri tu. Jadi kita bataskan dengan keimanan kita. Disebutkan kat sini, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahawa golongan ni, golongan yang termasuk berpakaian tapi telanjang, kasiyatun ariyatun. Maka mereka ni tidak akan mencium sama sekali bau syurga. Dan termasuk dalam golongan yang berpakaian tapi telanjang ni adalah apabila pakaian kita itu satu, nipis, menampakkan warna kulit. Kan? Yang kedua, memang mendedahkan sebahagian daripada aurat kita. Dan yang ketiga, kalau berada di luar dan ada lelaki ajnabi, maka dia tidak boleh kita pakai pakaian yang boleh membentuk bentuk tubuh badan kita. Ini kita dah pernah bincang lah sebelum ni kan, dalam bab khusus tentang kasiyatun ariyat. Cuma di sini ada fitrah suka dipuji, suka dikagumi ni, ini kita kena bataskan juga. Maknanya kalaupun orang puji kita, maka kita cepat-cepat istighfar, kita cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada Allah. Apapun kecantikan, keindahan yang ada pada kita, itu semua Allah yang izinkan. Sebab ada ramai pun orang yang cantik asalnya, tiba-tiba tersiram air panas. Kan? Maka Allah izinkan kita berada dengan keadaan kita sampai hari ini. Kan? Ada pakaian misalnya, pakaian kita cantik sekalipun, Allah izinkan sampai kita jumpa pakaian itu dan kita dapat beli pakaian itu. Kita ada duit untuk beli. Berapa ramai orang yang teringin nak beli baju cantik tapi tak ada duit nak beli. Sebab Allah tak izinkan dia untuk dapatkan pakaian itu. Jadi semua itu dengan izin Allah. Baik, naluri yang ketiga, dan nombor 3, naluri wanita yang gembira apabila disenangi teman-teman, membuatkan dia ingin berwangian walaupun ketika keluar rumahnya. Sedangkan agama telah melarang mereka berbuat demikian. Bab wangi-wangian kita dah bincang sebelum ni. Yang wanita tidak boleh berwangi-wangian
apabila keluar daripada rumah. Dan wangi-wangian ni pada kadar yang apabila kita lalu, dia dapat dihidu oleh orang yang ada kat situ. Jadi ni kita dah pernah bincang detail lah. Kan? Maknanya persoalan yang mungkin orang biasa tanya, deodoran. Deodoran ni biasanya memang wangi. Kalau kita cium bau deodoran tu memang dia wangi. Tapi lepas pakai wangi tak? Biasanya tak. Kecuali deodoran khas lah. Memang dia tu sekali dengan perfume. Sebab dia berlawan dengan bakteria kita tu kan. Menang bakteria kita. Kadang-kadang hilang bau deodoran. Kan? Kadang-kadang sama. Jadi tak ada bau apa-apa. Itu tak ada masalah. Atau mungkin wangi bila kita cium. Kita angkat ketiak, cium balik, wangi. Itu maknanya tak ada masalah juga kalau kita lalu orang tak bau wangi tu. Dan atau mungkin bila kita duduk, orang sebelah kita yang bau, yang kita memang duduk rapat dengan dia, orang sebelah kita je bau. Yang sebelah lagi tak bau dah. Itu dibolehkan. Baik. Jadi datang daripada fitrah apa ni yang suka wangi-wangian ni? Sebab wanita ni, dia seronok sangat kalau orang suka dia. Itu ada fitrah tu ada. Kita suka sangat bila ramai orang sayang kita. Dan kita rasa sedih sangat bila orang semua benci kita. Sebab tu emosi wanita ni, dia cepat berubah. Dan statistik menunjukkan di Malaysia kita ni, yang lebih banyak sakit mental tu wanita. Dan sebab apa? Sebab mental dia gitu lah. Dia cepat sangat terkesan daripada apa yang berlaku di sekitar dia. Dan orang sayang, dia pun seronok. Orang benci, dia pun sedih. Kan? Kalau kena hujung dekat Facebook, dia mula melatah. Kan? Tu maknanya akhirnya membuatkan bila kita tidak dibatasi dengan keimanan, akhirnya kita buat maksiat dengan berwangi-wangian. Okay. Yang keempat, naluri yang keempat adalah naluri wanita yang bersifat manja. Kadang-kala membuatkan wanita melunak dan memanjakan suaranya tanpa mengira dengan siapa dia berbicara. Okay. Baik. Ini soal dosa suara. Kenapa jadi ada dosa suara untuk wanita? Sebab ada fitrah wanita tu memang manja dan keanak-anakan. Sebab tu wanita tu boleh masuk dengan budak-budak. Kan? Kenapa jadi orang perempuan ni senang kawan dengan budak-budak? Antaranya memang wanita tu dalam diri dia sendiri ada sifat keanak-anakan. Antara keanak-anakan tu manja lah. Kan? Bila nak sesuatu, minta dia tu gaya macam budak-budak lah. Pujuk sampai dapat. Kan? Jadi naluri ini kan, memang ada pada wanita dan dia tak salah. Kena ingat bila sebut naluri, sebenarnya semua ini memang ada pada wanita. Dan bila Allah bagi sifat tu pada wanita, dia ada keperluan. Kenapa Allah bagi wanita tu suka hias diri dia? Sebab dia kena berhias untuk suami dia. Jadi dia memang kena ada lah naluri tu. Kalau tak ada, susah pula. Kan? Kemudian kenapa wanita suka dipuji? Supaya senang suami nak handle kat rumah. Merajuk sikit, puji je. Senang. Jadi tak adalah merajuk lama sangat. Kan? Kena puji je, kembang balik, seronok balik. Jadi masak sedap-sedap semula. Kan? Jadi senang. Kan? Senang nak uruskan. Kan? Dan kenapa wanita tu ada naluri supaya suka untuk disenangi? Supaya kita tu menjaga akhlak kita. Dan antara yang paling susah kita nak jaga, lisan kita. Lidah kita ni, bila silap sikit, orang tak suka kita. Jadi biar ada naluri kita suka untuk disenangi orang supaya kita tu jaga akhlak kita. Itu maknanya keperluan kita. Sama juga dengan adanya naluri manusia, wanita yang bersifat manja. Kenapa? Sebab itulah yang menenangkan hati suami dan anak-anak kita di rumah. Sifat manja tu buat mereka tenang. Tanpa dia sedar. Cuba kalau bengis panjang masa. Dia dah lah singa dah. Kan? Kita pula tambah lagi singa betina. Kan? Lagi teruk pada singa jantan. Kan? Jadi rumah tu tak bahagia dan tak tenang. Sebenarnya yang buat suami ataupun lelaki tu jadi kita kata tenang berada di rumah adalah ketika mana dia adalah raja satu-satunya. Singa yang paling hebat aksinya dalam rumah tu. Dan yang lain tu kucing-kucing. Kan? Barulah dia rasa dia paling hebat. Baru dia rasa bahagia. Tapi kalau dia duduk dalam kandang tu, singa belaka semua. Dia akan rasa terancam, rasa tak selamat, rasa dia bukan yang paling hebat. Dia akan rasa tak secure perasaan dia. Sebab itu Allah bagi fitrah tu pada wanita. Maka keimanan yang akan membataskan kita di mana kita perlu bermanja. Jangan manja dengan pakcik jual ayam. Yang tak payah manja dengan sales salesman, sales girl tu.
Sales girl tak apa lagi lah. Tu pun kalau tak ada man belakang dia. Kalau ada tak boleh juga. Okay. Tak perlu kita manja juga dengan kawan-kawan sekerja kita. Semata-mata nak minta dia tolong buatkan kerja kita. Dan dia tolong selesaikan tugas-tugas yang kita tak siapkan. Tu pun kita kena kawal. Okay. Keimanan yang akan batasan kita sebab Allah dah pun pesan kepada kita. Allah bagi tahu dalam surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala taqda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Maka janganlah kalian melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Lelaki yang ada penyakit dalam hatinya tu maksudnya yang lemah iman dia. Ini makluman. Bila ayat firman Allah, mana Allah tengah maklumkan kepada kita, manual penciptaan lelaki ni fitrah dia ialah dia tu punya hati kalau lemah iman, dan kadang-kadang bukan dia lemah iman, ada ketika dia iman dia lemah. Atau iman dia yang kuat itu dilemahkan oleh suara manja wanita yang dilemah lembutkan dan dilenggang-lenggokkan, dimanja-manjakan. Jadi Allah nak bagi tahu ni manual dia. Aku cipta lelaki ni, kalau dia dengar suara manja perempuan, iman dia boleh lemah. Dan Allah tak ada bagi tahu kat kita orang perempuan kalau dengar suara manja lelaki jadi lemah iman. Tak bukan lemah iman, lemah semangat. Ada ke lelaki manja-manja buat apa? Kan? Dia sepatutnya tegas. Kalau lelaki manja kita pun takut dengar. Kan? Bukannya jadi berminat tak, jadi takut. Ini sotong ke orang. Kan? Jadi mana itu konsep kita katakan itu fitrahnya yang Allah jadikan pada kita. Kan? Jadi kita kawal dengan keimanan kita. Baik, yang kelima, naluri wanita yang kelima adalah naluri wanita yang tidak begitu sensitif dengan dorongan seksual melalui pandangan mata seperti sensitifnya lelaki, membuatkan dia tidak memahami rutunan nafsu lelaki sehingga kadang-kadang dia bergaul dan tampil di hadapan lelaki dengan penampilan yang menggairahkan. Golongan ini dipanggil sebagai ma'ilat mumilat. Wanita yang suka bergaul dengan lelaki dan membuatkan lelaki cenderung kepada mereka dengan cara menghias diri dan memperindah penampilannya. Ini kita dah bincang dalam hadis sebelum ni tentang wanita yang tidak akan mencium bau syurga. Salah satunya adalah ma'ilat mumilat. Dan ada banyak penjelasan ulama tentang apa yang dimaksudkan dengan ma'ilat mumilat. Salah satunya adalah ma'ilat mumilat ni wanita jenis wanita yang suka bergaul dengan laki dan dia suka buat laki untuk tertarik dengan dia. Kan? Dengan cara dia hias diri dia ataupun dia indahkan penampilan dia atau tingkah laku dia. Dia gini lah, istilahnya gedik. Cuma gedik ni dia ada gedik zahir, ada gedik batin. Kalau gedik zahir ni orang tak suka. Kan? Biasalah kalau contoh perempuan gedik ni memang orang tak suka. Kan? Orang lelaki pun tak suka. Dia suka tengok. Cuma kalau kata nak buat bini dia tak suka. Sebab perempuan ni jenis gedik tak erti nak kawan. Habis dengan semua orang dia gedik. Itu memang orang kata gedik zahir. Sekarang ni ada jenis gedik batin. Maknanya dia gini. Dia nak tarik perhatian orang lelaki tapi dia ada teknik. Ada contoh gini. Ini antara kejadian-kejadian yang saya pernah tengok lah kan. Maknanya yang pernah tahu situasi jenis-jenis perempuan gedik batin ni kan. Gedik dalaman. Dia buat gini. Misalnya, kalau duduk dalam kelompok lelaki yang baik-baik ni kan. Dia suka wanita yang solehah. Dia suka wanita yang keibuan, yang lemah lembut. Maka dia pun bila tampil depan laki-laki yang macam ni, dia jadi lemah lembut. Tiba-tiba dia ambil baby orang jadi keibuan. Kan? Dia nak tunjuk keibuan dia dengan baby tu. Kan? Tiba-tiba dia jadi macam soleha, jalan lutut rapat, pijak semut tak mati. Padahal kat rumah dia tak gitu pun. Kan? Jadi, maknanya dia sengaja supaya pakat berminat lah dengan dia, pakat datang melamar dia ramai-ramai. Kan? Wanita tu kadang-kadang bangga bila ramai yang melamar dia. Bila ramai yang masuk minang, seronok dia. Dia rasa bangga dia tu laku kan. Ibarat mawar yang kembang kan. Banyak orang berminat dengan dia. Kumbang semua berdatangan. Dia bangga. Kadang perlu diingat wanita. Bila kita bangga dengan ramainya orang yang datang minang, last kali suami satu je. Bahkan yang banyak sangat orang datang minang ni yang kadang-kadang hidup dia jadi tak bahagia. Jadi tak perlu bangga pun bila orang ramai yang datang minang. Kadang-kadang mak-mak saja je tolak pinangan orang. Nak tunggu datang lagi. Dan sebab tahu anak dia laku, dan nak suruh kata anak dia ni memang janda kembang. Bukan janda kembang, anak dara lagi kan. Anak dia ni memang laku lah kan. Jadi nak tunggu sampai minimum 33 orang datang minang, baru dia terima yang ke-34. Nak masuk dalam rekod bagi tahu kata
anak aku ni pernah diminang 33 orang. Dalam 33 orang tu siapa tahu ada yang main sihir. Kan? Akhirnya menderita hidup anak tu. Dan tak bahagia pun. Kalau kita nak target supaya ramai-ramai orang minang. Bukan itu kaedah dia. Biar kita rasional balik, kembali kepada agama balik. Kalau lelaki yang datang tu adalah yang soleh, orang yang boleh membimbing agama, orang yang baik agama dan akhlaknya, maka Nabi SAW kata terimalah. Dan Nabi pesan, kalau kamu tolak bilangan lelaki yang baik akhlaknya dan agamanya, maka akan berlaku kerosakan di atas muka bumi. Itulah antara kerosakan dia. Akhirnya hidup wanita tu tak tenang pun. Ramai orang sakit hati dengan dia. Dan dengan sifat lemah wanita tu, maka bila orang sakit hati, orang boleh menyakiti wanita tu dengan mudah. Baik, itu maknanya golongan yang antara contoh macam mana bila dia cenderung untuk buat orang suka pada dia. Kemudian yang keenam, fitrah yang keenam. Ini nak cerita satu lagi poin yang kelima ni adalah inti dari awal tadi, sebabkan kurangnya sensitiviti wanita dalam persoalan memang kena sebutlah dalam persoalan seksual ni kita kurang memang. Kurang dari segi mata. Maknanya wanita tu kalau dengan memandang saja dia tidak ada tak naik gairah dia. Dia wanita tu lebih kepada sentuhan. Sebab tu kalau dalam rumah tangga maka suami kena banyak buat sentuhan gitu kan. Untuk kita katakan mengharmonikan rumah tangga. Tapi kalau lelaki dia boleh cenderung ataupun boleh nafsunya boleh tiba-tiba naik itu hanya dengan pandangan mata. Sebab itulah kita panggil sexual harassment kepada wanita adalah ketika dia disentuh. Tapi kena tahu sexual harassment kepada lelaki bukan bila dia disentuh. Tapi bila kita menyakiti pandangan mata dia dengan pandangan-pandangan yang menaikkan nafsu dia. Jadi beza tu. Kita duk kata sexual harassment perempuan je kena sebab kena sentuh. Siapa nak sentuh lelaki? Nak buat apa? Sebab kita punya sensitivity lain. Wanita akan terasa terancam dia punya nafsu dia bila terkena dengan sentuhan. Tapi kalau lelaki hanya dengan pandangan mata. Sebab itu wanita disuruh untuk menjaga pakaian, menjaga penampilan. Antaranya sebab Allah cipta fitrah tu pada lelaki hanya dengan mata dia saja. Dia dah cukup susah untuk jaga keimanan dia. Jadi bagi kita wanita yang tak sensitif sangat mata kita ni, akhirnya kita tu selamba je dengan pakaian-pakaian yang kita rasa tak ada apa-apa. Kita kata loh, kita pakai t-shirt dengan kain batik, apa masalah dia? Dia masalahnya t-shirt tu setakat atas punggung. Dan kain batik melekat. Kita kata, loh kain batik bukan apa-apa. Dari itu kata kita perempuan. Sebab kita tak ada perasaan apa. Tengok-tengok sama-sama perempuan. Melihat sama perempuan, kita tak rasa apa-apa. Kalau rasa, itu ada masalah. Ada masalah kesihatan. Kena pergi cek cepat-cepat, kena ubat. Jadi, ini fitrah yang Allah bagi. Maka dengan itu, kita adanya kurangnya sensitiviti pada pandangan mata itu, maka kita kena kawal diri kita ikut firman Allah. Ikut apa yang pencipta kita ajarkan pada kita. Bukan ikut apa yang perasaan kita nak. Dan yang banyak kita dengar wanita-wanita yang mendedahkan aurat ni ketika ditanya kenapa pakai macam tu, dia kata, saya tak ada niat apa-apa pun, pakaian saya memang macam ni. Saya biasa tengok interview-interview gitu. Dan dia jawapan dia memang macam tu. Dia kata, saya tak ada niat apa-apa pun, saya tak ada niat nak tarik perhatian siapa-siapa, saya tak ada rasa nak pakai seksi pun, tapi pakaian saya memang macam ni. Dari kecil lagi. Kalau tak percaya, tanya mak ayah dia. Gitu pula. So, tanya mak ayah lagi. Dia bukan persoalan apa yang kita biasa, apa yang kita rasa. Dia adalah persoalan bagaimana Allah menciptakan lelaki dan wanita. Dan kemudian Allah bagi segala perintah garis panduan supaya kita masing-masing saling menjaga keimanan kita masing-masing. Sensitiviti kita berbeza. Baik, kemudian yang keenam, fitrah kita, kehidupan wanita yang kurang sibuk dalam keadaan suami yang bekerja keras siang dan malam membuatkan wanita yang lemah imannya mudah berlaku curang di belakang suaminya lantaran mindanya yang kosong dan jiwanya yang merasa sepi. Baik, ini maknanya kita katakan ini mungkin kat sini semua kerja kan. Bila kerja ni kita busy. Cuma wanita ni bila otak dia busy, dia lain pula masalah dia. Bila dia busy sangat dengan kerja, dia tak fikir rumah tangga. Asal balik je penat, asal penat balik. Jadi akhirnya masalah rumah tangga kita ketepikan sama sekali. Itu pun kesilapan yang lain lagi. Cuma yang kita bincangkan kat sini, kadang-kadang bila kita ni terlalu lapang fikiran sampai tak tahu nak buat apa, itu kadang-kadang dengan sebab lemah imannya, maka wanita mula untuk
mendekati zina dalam keadaan walaupun telah berkahwin. Baik, daripada ke-6 naluri ini kita sebutkan, maknanya nak kata ini semua adalah benda-benda yang mendekatkan kita kepada zina. Mula daripada apa? Mula daripada bagaimana kaedah ataupun keadaan kita keluar daripada rumah. Bagaimana pakaian kita. Bagaimana kita berhias. Itu dah mula dekat. Dah mula langkah titik pertama tu dah mula. Maka kita kena kawal dari situ. Dari pakaian kita. Jadi bukan kata kita pakai macam mana ikut suka kita. Tak. Pakaian kita itu adalah menentukan sama ada kita dah mula langkah menuju ke arah zina ataupun tidak. Sebab kalau kita ambil flow dia dari awal. Kenapa boleh duduk berdua-duaan ni lelaki dengan perempuan di tempat sunyi? Sebab dia berkapal. Lepas tu dia boleh duduk berdua-duaan tempat sunyi. Baik, kenapa dia boleh berkapal? Sebab mereka saling mencintai. Jatuh cinta. Macam mana dia boleh jatuh cinta? Sebab kenal kan? Kalau tak kenal, macam mana jatuh cinta? Kan? Macam mana dia boleh kenal? Dia kenal kat Facebook. Dia kenal sebab dia mula bergaul. Kan? Dia mula bercakap, mula bersembang, mula berkenalan. Baik. Mula berkenalan, takkan jatuh cinta kalau tak ada sesuatu yang buat dia jatuh cinta. Kan? Yang buat dia rasa nak berkapal. Kan? Boleh jadi pada apa? Pada penampilan dia yang dia nampak cantik. Dia nampak mata dia tak nampak cacat celah. Dan nampak indah-indah belaka. Maknanya penampilan kita tu yang bawa akhirnya dia mula nak mendekati dan sampailah akhirnya kepada zina. Jauh, memang jauh. Tapi itu titik mula. Kenapa dia jadi suka sangat dekat dengan kita? Sebab wangi. Kan? Pakai wangi-wangi. Kan? Kenapa jadi macam jatuh cinta sangat tak boleh nak lupa? Sebab duk manja-manja dengan dia. Kan? Dan dia akan rasa dia semakin singa apabila yang duduk dekat dia tu kucing. Kucing manja. Dia akan rasa dia semakin, memang itu fitrah dia. Kan? Kalau tiba-tiba yang duduk dekat dia singa, yang akan suka singa hanya kucing. Kalau dia sama-sama singa, dia tak selesa. Kan? Jadi maknanya daripada suara dimanjakan, daripada langkah kaki, kemudian dia tengok ayunya dia, lemah lembutnya dia tengok segala tingkah laku yang tampil di hadapan dia. Dalam keadaan kita tidak menjaga pun syariat, batas syariat. Itu yang dikatakan sebagai titik mula menuju ke arah zina. Maka wanita yang tidak menjaga pakaian dia, tidak menjaga langkah kaki dia, tidak menjaga suara dia, tidak menjaga segala satu kepribadian dia yang Allah telah bagi garis panduan, itulah dia wanita yang tidak menjaga maruah diri dia. Jadi bukan kata zina aja tak jaga maruah diri. Mula daripada semua titik itu, dan di situlah ketika kita tidak menjaga maruah diri kita, maka kita bermakna kita tidak mendapatkan kunci pintu syurga Allah SWT. Jadi sebenarnya kalau kita kata, kan kita pernah dengar ada propaganda yang kata, kenapa perempuan ni kena jaga tu, jaga ni, susah. Kenapa orang lelaki tak payah jaga? Perempuan disuruh tutup aurat, dan lelaki janganlah pandang. Itu masalah dia. Masalahnya mata lelaki tu lebih tajam pada mata kita. Kita tengok baru kita nampak. Orang lelaki tak tengok pun dia nampak. Dalam masa yang sama, dia disuruh juga jaga pandangan. Memang ada perintah suruh lelaki jaga pandangan. Jadi urusan lelaki ialah dia kena jaga pandangan dia. Adapun wanita urusannya adalah jaga penampilan kita, jaga pakaian kita. Jadi kita semua ada urusan masing-masing. Kan? Bukan kata perempuan je kena jaga, lelaki tak payah dah. Lelaki kena jaga juga. Yang dia kena jaga, yang susah untuk dia jaga tu, mata dia. Susah sangat dia nak jaga sebab tajam sangat. Tapi dia kena jaga. Jadi wanita kalau kita rasa susah sangat nak jaga, memang susah sebagaimana lelaki susah nak jaga mata dia. Kita susah nak jaga penampilan kita dan sama-sama kita berjuang gitu. Berjuang, berjihad, mujahadah melawan hawa nafsu kita. Ya? Itu maknanya titik tolak di mana kita nak mengawal diri kita supaya kita menjadi termasuk golongan yang menjaga maruah diri kita. Kan? Nak kawal suara kita supaya tidak dimanja-manjakan walaupun nak minta murah ke pakcik jual ikan. Kan? Macam mana ni kalau kita cakap macam robot tak dapat pula kan? Nak minta murah tu makin lama makin melenggok. Kawal. Dapat mahal pun tak apa, janji jangan buat dosa. Kan? Yang perempuan ni kadang bangga bila dapat murah kan? Kan? Beli dengan kawan tu beli RM30, kita beli RM25. Oh, cerita kita. Aku beli benda sama macam dia, RM25 je, dia RM30. Kan? Tapi dengan cara macam mana kita dapat murah? Kalau dengan cara akhirnya kita terpaksa melakukan dosa, maka itu kita nak jaga maruah diri kita. Okay. Ingat balik maknanya apa dia list dia setiap kali kita nak keluar rumah yang kita perlu perhatikan. Kan?
Mula yang pertama, pakaian. Kan? Yang kedua, ingat lagi kita dah pernah sebut dah sebelum ni. Pakaian, kemudian kita mula dari hujung kaki lah. Langkah kaki kita. Kasut kita. Kena tengok kasut kita, bunyi-bunyian yang keluar daripada kaki kita, cara kita melangkah. Kan? Lenggang-lenggok memang wanita tu jalannya lenggang. Kan? Tapi jangan dilenggang kangkungkan. Dah memang kangkung dah kan. Dikangkung-kangkungkan lagi. Makin melengkong lah dia. Kan? Itu yang tak boleh. Kan? Jadi yang menyebabkan semakin lenggang kangkung tu kasut kita lah. Ketinggian kasut tu menyebabkan jalan kita semakin susah, makin dia berlenggang. Itu pun kena perhatikan. Okay. Kemudian daripada kaki, langkah kaki, kemudian pergi kepada suara kita. Jadi pakaian satu, yang kedua langkah kaki, yang ketiga suara. Kita dah bincang tadi. Kemudian yang keempatnya penampilan dari segi wajah kita. Maknanya penampilan selain daripada pakaian. Kemudian yang seterusnya adalah pergaulan. Kena jaga batas pergaulan kita, elakkan kecenderungan hati kita untuk bergaul dengan lelaki ajnabi. Di tempat kerja kita memang ada kawan-kawan lelaki, bukan tak boleh bercakap. Ni ada juga baru ni bertanya soalan. Betulkah ada orang kata jawab salam lelaki ajnabi haram? Lelaki tu bagi salam, Assalamualaikum, kawan kerja lah kan, bagi salam, Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Orang kata berdosa. Saya kata, kalau berdosa, zaman Nabi tak adalah Nabi berdialog dengan perempuan. Kalau jawab salam berdosa, dialog lagi berdosa. Nabi banyak dialog dengan wanita-wanita zaman Nabi kan. Wanita Ansar, wanita Muhajirin. Ada banyak dialog Nabi dengan wanita. Yang dosa tu kalau niat tak baik. Kan? Bukannya dia nak bagi salam pun, tapi dia ada niat tak baik, dia mulakan dengan salam. Niat tu yang salah. Dan jawab salam kalau dia tak ada niat tak baik, tak berdosa. Tapi kita kata maknanya tu termasuk pergaulan. Kita kata bukan tak boleh sembang, tapi ada batas. Walaupun kita rasa kita boleh masuk lah dengan kawan lelaki ni. Rasa nak cerita masalah rumah tangga, dia lah yang paling faham. Jangan. Masalah rumah tangga lagi bahaya. Jangan cerita dengan kawan lelaki. Kawan perempuan pun tak boleh cerita semua. Dan bahaya, itu dosa. Ada yang boleh jatuh pada dosa. Apalagi kawan lelaki. Dan walaupun kita rasa dia yang paling memahami. Kadang-kadang kita buat-buat macam gini. Konon-konon lah nak bagi hadiah kat suami. Tanya kawan lelaki. Kan? Sebab dia lelaki, kita kata dia lebih memahami lelaki. Tak, jangan ingat semua lelaki faham lelaki. Sama dengan perempuan, bukan semua perempuan faham orang perempuan. Kan? Itu teknik-teknik yang tak boleh dipakai. Dia kena ingat lah. Maknanya kita jaga batasan diri kita, dan kita jaga juga segala yang ada pada diri kita, yang kita ingat bahawa setiap kali kita keluar daripada rumah, maka syaitan sentiasa memerhatikan kita untuk menjadikan kita sebagai ruang fitnah dan senjata untuk dia merosakkan manusia. Dan Nabi SAW pesan bahawa tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar selepas daripada ni, selain daripada fitnah wanita terhadap lelaki. Jadi memang kita ni adalah ujian yang sangat besar. Dan yang Nabi kata paling besar. Dia kata tidak aku tinggalkan yang lebih besar daripada wanita ni. Fitnah yang lebih besar pada wanita. Maknanya paling bahaya. Cuma bila kita nak faham apa yang paling bahaya sangat tu, itu yang kadang kita susah nak faham sebab kita duduk di tempat tu. Jadi yang kaedah yang perlu kita fahami adalah bila Nabi pesan macam tu, maknanya sekaligus dah tentu Nabi dah bagi manual kepada kita. Kaedah untuk kita menyelamatkan diri kita daripada menjadi fitnah yang bakal menghancurkan umat manusia. Bukan sekadar lelaki yang kita hancurkan, tetapi manusia. Manusia dan seluruh dunia ni, wanita boleh hancurkan. Dan kaedah paling mudah, kita hanya sekadar menjaga diri kita. Cukup, itu sahaja. Dan jaga diri kita dengan baik, dan buat masa ni yang ada anak-anak didik yang ada di bawah kita tu, maka mereka adalah orang yang kita bertanggungjawab untuk dia kemudiannya mengetahui macam mana cara untuk dia menjaga diri dia. Baik, saya kira setakat tu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah meletakkan kita dalam golongan wanita yang menjaga maruah diri kita, dan sekaligus menjadikan kita termasuk dalam golongan yang layak untuk memilih pintu syurga dari pintu mana yang kita kehendaki. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.